dan setinggi kesyukuran kepada Allah dapat kita meneruskan ibadat pada bulan Ramadan. 4 hari kita berpuasa dan malam ni malam yang kelima kita berada pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati amalan kita dan kita dapat menjulang piala taqwa di hujung bulan Ramadan ini. Di awal-awal bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita berbincang dan berbicara berkaitan dengan ikhlas. Problem statement yang kita bincangkan tentang ikhlas ini kerana kita mungkin lebih bersemangat beribadat pada bulan Ramadan, tetapi luar di bulan Ramadan kita mungkin kuranglah sedikit. Ketika mana kita semayang di masjid, kita sempurnakan semayang kita tu dengan solat-solat sunat, qabliyah, ba'diyah. Tetapi ketika mana kita semayang di rumah dan keseorangan, semayang sorang-sorang, tak adalah qabliyahnya dan tak adalah ba'diyahnya. Doa pun tak ada. Tapi semayang di masjid dengan doanya, dengan zikirnya, dengan qabliyah ba'diyahnya, yang mungkin lebih sempurna dilihat berbanding dengan semayang secara individu ataupun semayang di rumah ataupun semayang di luar daripada masjid. Ini bagaikan satu sudut kita melihat macam tak ikhlas je. Tuhan bukan sekadar kat masjid, kat luar masjid pun ada juga. Allah Ta'ala yang sama yang kita semayang di masjid, Allah Ta'ala yang sama juga yang kita semayang di rumah ataupun semayang sorang-sorang, Allah Ta'ala yang sama. Kenapa harus ada double standard kat situ? Semayang berjamaah ramai-ramai rajin, semayang sorang-sorang kurang sikit rajinnya. Apakah di situ tidak ikhlas ataupun bagaimanakah perbincangan tentang ikhlas itu? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita berbincang tentang ikhlas ini, walaupun mungkin ada double standard, triple standard yang kita lakukan secara sedar ataupun tak sedar, tetapi slogan yang kita cuba amalkan, yang kita hidupkan dalam diri kita ialah beramallah sehingga mencapai tahap ikhlas. Bukan menanti ikhlas baru beramal. Beramallah sehingga mencapai tahap ikhlas. Mungkin di peringkat awal ini kita agak kurang sedikit ikhlasnya. Wallahu alam, ikhlas ini Tuhan sahaja yang tahu. Tetapi kita perlu untuk terus istiqamah daripada masa ke semasa, sehinggalah amalan itu menjadi sebati dalam hidup kita. Apabila amalan tersebut menjadi sebati dalam hidup kita, akhirnya kita akan konsisten dengan amalan berkenaan, sama ada keseorangan ke, ramai ke, sama ada kita berada di Masjidil Haram ke, Masjid Kota Damansara ke, ataupun di rumah ke, kita akan konsisten dengan amalan. Walaupun mungkin pada ketika ini bulan Ramadan kita istiqamah lah dengan sunat witirnya. Di luar Ramadan tak ada witir pun. Bulan Ramadan ni hari-hari witir. Di luar bulan Ramadan tak ada witirnya. Tunggu Ramadan tahun depan pula ada witirnya. Ini bukan kita untuk mengungkit berkaitan dengan double standard itu.
Kerana memanglah amalan ini tuan-tuan kita lakukan mula-mula memang begitu sifatnya. Macam kita mendidik anak-anak untuk berpuasa. Ketika mana dia waktu kecil dia berpuasa, mungkin dia berpuasa itu kerana duit lah kot. Kakak ataupun abang kalau puasa, ayah bagi sehari RM1. RM1 je ayah dia. Masa kecil-kecil dulu RM1 tu besar dah. Sekarang RM1 ni tak ada apalah kot nilainya penduduk sekarang kan. Kita belanja hari-hari 20 sen, 30 sen sehari. Dapat RM1 sehari tu besar dah. RM30 sebulan tu besar dah kan. Mungkin budak sekarang RM1 je ayah. Kita pun naiklah sikit, RM10 sehari, RM5 sehari kita beri kat dia. Katakanlah RM5 sehari sebulan puasa, dia dapatlah RM150 sebulan imbuhan untuk dia berpuasa, contohlah. Waktu dia berpuasa dengan niat, dengan dapat imbuhan RM50 tadi, waktu balik daripada sekolah, ayah, mak, Umi nak buka puasa, dahaga, jangan buka puasa, nanti ayah bagi RM5. Tak apalah, dia tahan. Pujuk pun pujuk, akhirnya dia terus berpuasa dan dia dapatlah RM5. Tapi RM5 nanti masa raya baru dapat. Waktu itu dia puasa kerana Tuhan ke kerana RM5? Mungkin motivasi yang lebih untuk dia tu dapat duit lah kan, pada waktu kecil. Bila dah dewasa, akhirnya puasa itu menjadi biasa kepada dia, dan puasa ni dah biasa. Tak perlu nak kita berikan imbuhan, galakan lagi, sebab dia faham ni suatu tanggungjawab dan kewajipan. Begitulah tuan-tuan, amalan-amalan ini memang mula-mula memang kita nampak macam tak ikhlas. Memang kena paksa. Bila ada unsur paksa ni macam terpaksa. Bila terpaksa ni macamlah ada macam nampak tak ikhlas. Tapi memang kena paksa. Memang dipaksa. Kita berpuasa pun tuan-tuan dipaksa untuk makan. Kalau tak ada sebab perintah Tuhan, tak ada pasal nak tinggalkan makan hari-hari 30 hari, tak ada sebab. Hari-hari kena tinggal. Jangan makan hari-hari sebab ada sebab doktor suruh. Kita pun skip je kalau doktor suruh. Allah Ta'ala suruh, kita tak skip. Kita paksa diri. Unsur paksalah itu yang disebut sebagai tarbiyahnya. Di sinilah tuan-tuan yang kita bila bicara tentang ikhlas ini, tuan-tuan, sembahyang tarawih sehingga 23 rakaat. Agak-agak tuan-tuan baru tahun ini ke baru 5 hari ini je ke yang tuan-tuan sembahyang 23 rakaat? Tahun sudah tak buat, baru tahun ni baru nak buat. Saya yakin ramai yang ada di sini dah memang biasa dah buat dengan 23 ni kan. Kita dah biasa buat, dah bila dah biasa buat ni tak masalah dah. Tuan-tuan sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ni bukan sehari ni buat. Saya yakin dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dah buat. Masuk-masuk masjid, nampak dia nak sembahyang, lepas sembahyang maghrib je nak terus bangun tu macam tak sedap. Nak kena sembahyang sunat dulu. Berbanding usia masa kita muda-muda dululah, belasan-belasan tahun, tak ada nak ba'diyah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cabut. Tetapi amalan tersebut kita bina dalam diri kita sedikit demi sedikit. Kita membiasa dan membiasakan diri. Akhirnya amalan tersebut menjadi sebati dalam hidup. Bila amalan tersebut menjadi sebati dalam hidup kita, sama ada seorang ke kita, ramai ke kita, kita buat. Sebab dia dah menjadi darah daging kita, dah menjadi sangat biasa dengan kita, dah puluh tahun dah kita. Puluh tahun dah kita mungkin dah bangun malam, puluh tahun dah kita puasa, puluh tahun dah kita sembahyang qabliyah ba'diyah. Cuma nak meningkatkan lagi, nak pastikan lepas daripada bulan Ramadan ini kita konsisten dengan satu-satu amal. Bukan senang nak kita cuba konsisten. Kerana istiqamah ni sesuatu benda yang berat. Nabi SAW dia bersabda, dia kata turun surah Hud menyebabkan aku beruban, kata Rasulullah. Syayyabatni Hud.
Kenapa dia beruban? Rasulullah beruban sebab turun surah Hud, sebab ada perintah istiqamah dekat situ. Beratnya istiqamah. Tak apalah tuan-tuan, kita berbicara tentang topik ikhlas pada malam ini, di awal-awal ini, supaya kita memahami, walaupun mungkin kita ada double standard, triple standard dan sebagainya, tetapi kita beramallah, buatlah sehingga kita mencapai tahap ikhlas. Kalau menanti ikhlas baru beramal, pakai akhirnya kita sedekah pun RM1 je lah, sampai ketua sedekah RM1. Kenapa RM10 takut tak ikhlas? Kan, bagi lebih tak ikhlas pula. Bila tak ikhlas ni, Tuhan tak terima amalan yang tak ikhlas. Yang ikhlas RM1, amalan yang ikhlas besar pahalanya daripada yang tak ikhlas. Oh, sedap, macam ustaz cerita kan. Tetapi kita punya slogan yang saya sebutkan tadi, beramallah sehingga mencapai tahap ikhlas. Berilah seikhlas yang mungkin, kan? Berilah sebanyak yang mungkin, bukan seikhlas yang mungkin. Sebab nak tunggu ikhlas ni tak tahulah bersebila kita nak ikhlas, kan? Berilah semampu yang mungkin, supaya akhirnya kita memberi, kita beramal, kita buat menjadi perkara yang biasa. Dan akhirnya bila dah menjadi darah daging kita, dalam konteks semayang, sunat, ba'diyah, qabliyah, dah menjadi darah daging kita, kita tak kisahlah. Tak kisahlah orang ada ke tak ada, di masjid ke ataupun di rumah ke ataupun kat mana-mana ke, kita buat dah menjadi perkara biasa. Sebab kalau kita tak buat, kita rasa macam tak senang, macam ada something wrong somewhere yang ada dalam kehidupan kita. Inilah yang kita cuba fikirkan tentang bagaimana kita akan menambah sedikit sebanyak amalan kita yang disebut sebagai kalau orang putih kata snowball katanya. Mana bola salji makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin besar bola tadi, kerana amalan-amalan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita berbicara tentang ikhlas ini, kita kadang-kadang diserang hendak oleh perasaan kita, diserang hendak oleh syaitan, diserang hendak oleh bisikan-bisikan yang menyebabkan akhirnya kita tertipu, terpedaya. Kalau serangan secara berdepan, okey, kita boleh bertahan berdepan. Tetapi serangan yang halus ini secara tiba-tiba, yang menyebabkan mungkin sebagai contoh, kita tiba-tiba amalan yang kita buat 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, yang tuan-tuan pergi haji sebagai contoh, kan, kita pun akhirnya sembanglah dengan kawan-kawan dan kita suka bercerita tentang kita pergi haji dulu, alhamdulillah. Tetapi bila dah dia bersembang, dia bercerita, dia kata, aku kalau pergi tawaf depan Kaabah ni, kan, tak ada masalah, kan. Semua pak-pak Arab, orang-orang hitam tu aku macam ni je, dia kata. Sembangnya macam orang sekarang kata, budak-budak sekarang kata gajah pun terbang lah, sembang je lah. Orang sekarang kata gitu, kan, nampak hebat lah, tunjuk dia macam power lah. Akhirnya mungkin akan bermasalah dari sudut amalan yang dia tunjukkan, yang diungkit-ungkitkan, pemberian yang dia sindi-sindikan kepada orang lain yang telah dilakukan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Inilah antara serangan-serangan hendak yang berlaku dalam amalan yang lama-lama yang kita buat. Serangan hendak ketika mana kita beramal, waktu kita semayang, timbulnya perasaan hebat, kita ni calon ahli syurga, kita ni macam-macam lah yang mungkin timbul yang menghalang sifat ikhlas. Jadi perkara yang penting yang disebut ikhlas ini ialah nak membersihkan hati kita, bulat, tulus, mulus kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap amalan kita, bukan ada kepentingan dunia, kepentingan yang lain yang kita cuba bina dan bentuk dalam hati kita. Dan orang yang ikhlas inilah orang yang akan terselamat, tuan-tuan, daripada segala bisikan syaitan yang disebutkan, yang diakui oleh syaitan sendiri, illa ibadaka minhumul mukhlasin,
aku boleh memperdaya, kata syaitan, orang-orang yang beramal semua orang ni, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi kita sama-sama berusaha tuan-tuan untuk mengikhlaskan diri. Dengan kata lain, cuba untuk antaranya kita cuba istiqamahkan, teruskan amalan sehinggalah kita mencapai tahap ikhlas. Dan yang banyak mana kita tak tahu, saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu, Allah Ta'ala yang tahu. Begitu juga beramallah sehingga mencapai tahap taqwa. Taqwa ni pun tak tahu tahapnya macam mana. Kita tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu, saya pun tak tahu. Kita beramallah sehingga mencapai tahap yang tertinggi dalam taqwa kepada Allah. Kerana ikhlas ini urusan Allah. Yang tahu Allah. Yang tanda bahawa kita ikhlas ini ialah amalan tersebut yang kita lakukan tanpa ada sebab-sebab orang, tanpa ada sebab-sebab disebabkan tempat, tak ada sebab-sebab lain melainkan kita beramal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, memanglah bila kita semayang di tempat yang masjid, semangatnya lain. Bulan Ramadan semangatnya lain. Bila kita pergi ke Mekah semangatnya lain, lebihlah sikit. Keadaan pahalanya banyak, motivasi kita kuat. Memanglah begitu. Semayang kat rumah kurang motivasinya. Semayang seorang-seorang kan. Bau pula kat rumah, bau masak, hidung ada bau, ada cium bau, ada bising kanak-kanak semua. Yang mungkin mengganggu, biasalah gangguan-gangguan itu. Sebab itu strateginya kan, dia kerana kita tahu gangguan-gangguan itu, maka kita membuat strategi lah kan, semayang di masjid kan. Kalau susah nak bangun malam kan, pada waktu 20 terakhir tadi kita kalau tak tahu sekarang boleh ke tidak kan, tidur di masjid masalahnya. Kalau kat rumah nanti kan pukul 6 baru bangun contohnya. Buatlah strategi-strategi yang tertentu kerana kita tahu di situlah kelemahan-kelemahan kita, dan kita cuba membina diri kita tuan-tuan supaya kita menjadikan Ramadan ini sebagai proses untuk mencapai outputnya, iaitu taqwa dan ikhlas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat menjadikan amalan kita ini kita teruskan sehingga menjadi sebati dalam hidup kita. Bila menjadi sebati, dia bukan lagi pura-pura. Dia bukan lagi pura-pura. Kalau kita perkara pura-pura ni bolehlah kita buat sekejap, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, kita dah pura-pura. Tapi benda yang telah mesebati ni dia bukan pura-pura, dah memang habitnya, sikapnya, dah memang menjadi darah dagingnya, yang insya-Allah kita cuba kekalkan sehinggalah kita ke akhir hayat kita, dan kita tambahkan lagi supaya mencapai tahap ikhlas dan tahap taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat mengingatkan diri saya sendiri terutamanya, dan juga tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat mencapai piala taqwa di hujung bulan Ramadan al-Mubarak ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.